Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor versus PDRM, yang mana Selangor menang 4-1 hasil jaringan daripada Aaron 2, satu dari Haris Haikal dan satu daripada Orosco. Dan gol PDRM dijaringkan oleh Hadi Fayat. Hadi Fayat yang bermain dengan Perak 0 gol, tiba-tiba masuk kat PDRM, berjaya untuk menjaringkan 1 gol. Tahniah, semoga berjaya untuk boost confidence beliau untuk memperbaiki lagi gameplay dan juga menjadi striker yang lebih baiklah pada masa akan datang bersama dengan PDRM. Baiklah, untuk game ni senang cerita secara overallnya, pasukan Selangor berjaya untuk mencari ramuan ataupun kunci kepada mengatasi low block ataupun corak bertahan yang kompak yang ditunjukkan oleh PDRM. Sebab apa? Sebab mereka berjaya menjaringkan 4 gol. Haris Haikal punya gol daripada set pieces, Aaron Devel yang bicycle kick turun daripada segi set pieces, dan 2 gol daripada pasukan Selangor adalah daripada segi open gameplay. So itu membuktikan yang memang Selangor berjaya mencari ramuan bagaimana mereka nak beat PDRM yang bermain dengan bertahan dengan low block yang bagus sebegitu. Dapat jumlah 4 gol, itu adalah satu perkara yang memang kita patut puji lah, kan? Itu memang patut deserve kepada pujian. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Apakah perkara positif yang kita boleh komen tentang pasukan Selangor? Perkara positif yang pertama, kalau kita lihat di first half, apa yang dilakukan oleh pasukan Selangor adalah mereka lebih kepada pemain ataupun pembentukan kepada 4-3-3 dengan Safwan Baharudin bertindak sebagai pivot, Nur Rawabdeh sebagai nombor 8 dan Berindengan lebih kepada free roll. Kadang-kadang dia cover central area, kadang-kadang dia cover half space, dan kadang-kadang dia bertindak untuk memberi support ataupun switch position dengan Aaron masuk lebih ke tengah dan dia bertindak as a winger. Tetapi waktu first half kita boleh nampak corak permainan yang diterapkan oleh Tan Chee Ho pada first half dengan pembentukan sebegitu. Pasukan Selangor lebih kepada pembinaan back 2 dan juga kepada 3 bahagian tengah dan 1 di bahagian tengah dan 4 di bahagian forward. Tetapi perkara sebegitu tidak berjaya untuk menembusi bahagian pertahanan PDRM, tetapi sebaliknya PDRM yang menghukum gerakan ataupun corak serangan ataupun corak pembentukan formation pasukan Selangor dengan menghukum high line ataupun defensive line yang tinggi yang dilakukan oleh pasukan Selangor dengan gerakan yang dilakukan oleh Mario Aquez dan juga dengan Bruno Suzuki sebelum disudahkan oleh Hadi Fayat. Mario Aquez punya passing tu no look passing kot. Jadi selepas dihukum dengan gol Hadi Fayat tersebut di second half, apa yang dilakukan oleh Tan Chee Ho adalah dia menukar player dan juga membawa masuk player yang baru dan juga menukar kepada formation yang lebih structure dan lebih bagus untuk menyerang pasukan yang bermain dengan low block. Apa yang dilakukan oleh Tan Chee Ho di second half adalah dia membawa masuk Orosco dan juga memastikan yang Orosco dan juga Nur bertindak sebagai 2 midfield, yang mana Nur akan lebih kepada bahagian bawah ataupun deep line playmaker dan Orosco akan lebih kepada link up player sebagai pemain nombor 10, dan dia push Berindengan untuk cover tempat Aaron dan Bokeci bermain sebagai 2 center forward, dan di bahagian kiri kita boleh nampak kemasukan Alif Izzuan memberikan satu pembentukan yang lebih positif, dan Safwan Baharudin dia drop lebih deeper untuk bermain sebagai center back bersama dengan Haris Haikal, dan Syarul Nazim di kanan, Fazli Mazlan di kiri sebelum Syarul Nazim dikeluarkan untuk digantikan dengan Quentin Cheng. Jadi apabila masuk second half, perubahan yang dilakukan oleh Tan Chee Ho dengan pembentukan orang kata formation macam tu, kita boleh nampak yang pemain-pemain Selangor adalah lebih efektif dan banyak untuk overload di bahagian tengah. Jadi kebanyakannya apabila overload di bahagian tengah, mereka akan ada option untuk melakukan passing ke dalam di box dengan sangat banyak. Jadi perkara tersebutlah yang kita boleh nampak dengan gerakan daripada Orosco yang bertindak sebagai playmaker, mampu untuk membentuk combination play dengan lebih baik untuk buka game kepada Aaron di bahagian tengah ataupun kepada Bokeci. Walaupun Bokeci tak function game ni, tapi kepada Aaron memang kita patut beri pujian lah. Tetapi dengan pergerakan daripada Orosco, dia boleh open game kepada Alif Izzuan dan kita boleh open game kepada Brandon di bahagian kanan. So banyak corak-corak serangan yang dilakukan oleh pasukan Selangor memang berfungsi dan juga berpaksikan kepada Orosco. Dan yang paling menariknya, di bahagian tengah kita boleh nampak gadingan Orosco dan juga Nur Rawabdeh adalah boleh
boleh dikatakan sangat efisien, yang mana apabila Orozco bermain lebih ke hadapan untuk bertindak sebagai link up player dan Nur sebagai CM, kita boleh nampak yang Nur ni dia ada dua duty, iaitu yang pertama dia adalah lebih untuk memastikan build up daripada bahagian bawah, dia akan drop lebih deeper dan menjadi deep lane playmaker. Dan yang kedua, ketika bola dah move forward kepada fasa ataupun kepada teritori pihak lawan ataupun wilayah pihak lawan, Nur akan naik lebih tinggi untuk memberi bantuan kepada Orozco di bahagian sentral ataupun kepada half space lah, kepada gerakan yang dilakukan tadi. Jadi Orozco dia takkan terlalu isolated, dia akan sentiasa ada backup daripada Nur di belakang, dan dia boleh untuk open game sama ada kepada Alif Izwan ataupun kepada Brandon Gunn di bahagian kanan. Dan untuk game ni juga, kalau kita lihat kemasukan Alif Izwan di bahagian kiri lebih positif ataupun lebih efisien dengan gerakan-gerakan pembentukan combination play, dan juga lebih kepada boleh connect well ataupun connect dengan baik lah kepada bahagian tengah dengan Orozco. Dan juga combination play yang ditunjukkan oleh Alif Izwan dengan Fazli Mazlan adalah lebih better, yang mana kedua-dua player ni bermain dengan sangat baik, yang mana Alif Izwan dia punya corak permainan tidaklah terlalu direct macam Mukeri. Mukeri memang dia akan dapat bola, dia akan bawa bola push forward lebih ke hadapan dan mendekati kepada D-box sebelum dia melakukan crossing. Tetapi Alif Izwan ni dia lebih kepada ketenangan, dan dia lebih kepada untuk tunggu ruang ataupun tunggu player-player Selangor buat larian, ataupun tunggu ada ruang untuk player Selangor melakukan larian-larian untuk dia buka game. Jadi perkara tersebutlah yang menjadikan Alif Izwan di bahagian kiri ni sangat efektif, sebab bila dia dapat bola, dia tunggu sama ada Orozco datang dekat ataupun dia tunggu Fazli Mazlan buat overlap untuk dia open the game, ataupun dia masuk terus ke dalam di box. Jadi apabila dia buat macam tu, dia akan ada combination play yang bagus. Jadi kita boleh nampak lah gol yang dijaringkan oleh Orozco adalah salah satu combination play yang baik yang ditunjukkan oleh Alif Izwan kepada Fazli, Fazli kepada Orozco, Orozco dengan tenang menyudahkan. So benda tu memang positively bagus. Jadi kita boleh katakan di second half memang pertukaran yang dilakukan oleh Tan Chee Ho daripada segi pemain, daripada segi position dan juga dari segi formation telah membentuk satu pasukan Selangor yang komplit, yang boleh untuk beat pertahanan low block yang dilakukan oleh pasukan PDRM. Dan untuk game ni juga sebenarnya kita boleh puji untuk Selangor daripada segi set pieces. Sebab apa saya kata boleh puji Selangor daripada segi set pieces? Sebab daripada 4 gol yang dilakukan oleh pasukan Selangor, 2 gol daripadanya adalah set pieces. Satu set pieces yang Aaron jaringkan bicycle kick tu, bagaimana hantaran dilakukan dan Safwan Baharudin berjaya untuk memenangi aerial duel, dia tanduk, lepas tu bola sampai orang kata apa, memang perfect untuk bicycle kick lah. Aaron puff volley bicycle kick tu gol. Memang gol tu lawa, setup yang sangat lawa, dan gol Haris Saikal. Bagaimana satu crossing pada Orozco memang tepat, Haris Saikal tanduk dan berjaya untuk skor 2 gol. So benda tu positif. Sebab apa? Sebab Selangor berjaya menjadikan gol dari segi set pieces dengan setup yang lawa. So benda tu memang menjadi orang kata apa, key point kepada pasukan yang bermain dengan low block. Untuk kita tewahkan dia adalah untuk memanfaatkan setiap pieces yang kita dapat. So apabila Selangor dapatkan Safwan Baharudin, sebenarnya Selangor menjadi satu tim yang bagus. Sebab Safwan Baharudin dalam beberapa game yang lepas clean sheet, tapi untuk game ni kita kena faham lah, waktu first half dia main defensive midfielder, tapi second half dia main centre back, dia tak lepas gol langsung. Tetapi yang bagus tentang Safwan ni, dia adalah daripada segi attacking dia boleh menang aerial duel. Kalau Selangor dapat set pieces, kalau tim lawan dapat set pieces, dia pun boleh menangi aerial duel. So dia boleh clear the ball lah, ataupun dia boleh set up the goal, ataupun dia boleh untuk score the goal. So kita boleh katakan semalam game yang baik ditunjukkan oleh Selangor. Di second half mereka lebih efektif, mereka menjaringkan gol. So benda itulah yang kita nak tengok, dan boleh katakan untuk in-game management bagi Tan Chee Ho kali ni memang bagus lah. Sebab buat pertukaran awal, tukar position, dia berjaya untuk pastikan yang PDRM dihukum dengan kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan ketika bertahan. So kudos lah untuk Selangor pada game ni. Dan untuk backline pasukan Selangor, Haris Saikal, Safwan Baharudin, Syarul Nazim, Fazli Mazlan, Quentin Cheng yang berlaku bertukaran dan sebagainya, mereka membantu banyak dalam fasa build up, yang mana kita boleh tengok lah mereka berjaya untuk menggerakkan bahagian bawah daripada bola daripada bahagian bawah ke atas dengan sangat bagus. Mereka connect dengan Nur Awak Abdiah dengan bagus, Nur connect dengan Orozco bagus, Orozco connect dengan White Area bagus. Cumanya untuk game ni yang kurangnya adalah Bokeci. And Richmond Bokeci memang bagi saya daripada 11 orang, saya rasa semalam Selangor main 10 orang lah. Sebab Richmond Bokeci memang tak nampak langsung dia punya efek dan dia punya orang apa, kesan dalam padang tu agak kurang lah. So benda tu memang
agak mengecewakan lah, sebab sebelum dia masuk hype gila-gila kan, tapi bila dah masuk memang nampak agak mengecewakan. So harap Richmond Bukit boleh untuk stay up the game lah, sebab untuk game ni memang Aaron yang paling menyelah lah. Daripada segi Aaron main wing kanan pun memang dia menyelah, dia punya first touch, dia punya supplying ball, crossing semua on point kan, dia punya finishing pun bagus, dia punya positioning pun bagus. So Richmond kena belajar banyak lah daripada Aaron, bagaimana nak jadikan seorang striker yang lebih better lah. Kalau tak mungkin Aaron akan ambil balik tempat dia, Richmond akan keluar daripada first 11 lah, sebab dia tak memberi import yang positif kepada bahagian orang kata apa, bahagian hadapan pasukan Selangor. Dan untuk defend pun kalau boleh elakkan bermain dengan terlalu tinggi dan memberi ruang kepada pasukan lawan untuk memanfaatkan orang kata apa, defensive line tersebut untuk melakukan gerakan yang memanfaatkan kepada kelajuan dan sebagainya yang menghukum kepada bahagian pertahanan lah. So backline kena baiki sikit lah. Dan untuk PDRM game ni, mereka sebenarnya boleh katakan mereka main bagus, tapi disebabkan simple-simple mistake, mereka tak mampu untuk bertahan dengan baik, mereka tak berdisiplin macam biasa, mereka terpaksa akurah dengan kekalahan 4-1. Dan untuk comeback dengan Selangor 4-1 tu bukan jumlah jaringan yang sikit, banyak tu, sebab PDRM pun menang 1-0, 2-1, 2 sama, seri pun kan. So nak skor lebih pada 2 tu pun PDRM agak struggle. So nak comeback tu mungkin harapan agak tipis, tapi tiada yang mustahil dalam bola sepak. Itu je lah. Assalamualaikum.